Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini kita akan review satu produk yang dinamakan Wi-Fi Smart Camera. Ini dia punya kotak Wi-Fi Smart Camera. Wi-Fi Smart Camera dia punya function dia Wi-Fi Connect, TF card. Dia ada TF card storage, maksudnya dia ada memory card storage. Dia boleh simpan dalam cloud atau boleh simpan rakaman dalam memory card. Okey, dia ada motion detector juga, cloud storage, day night mode, PTZ. PTZ ni maksudnya kita boleh pusingkan kamera tu atas, kanan, kiri, kanan, bawah, atas. Itulah dia ada. Lepas tu video dia dan sound dia bagus sebab dia pakai H.264 high compression dan IP65 waterproof. Okey, inilah dia punya kotak. Dia ada aplikasi juga dalam App Store. Ini kotak. Kita open box ni. Sebenarnya saya ada beli beberapa unit ni. Jadi yang saya ada satu yang telah saya pasang, yang ni yang saya belum pasang lagi lah. Apa yang dalam kotak ni? Kita ada manual book dia lah. Manual book cara nak pasang dia. Dia punya aplikasi dia yang dia guna. Macam ni dia pakai aplikasi dia V380. Kita type je V380 dalam App Store tu, dia akan keluar aplikasi tu. Dia ada V380 dan V380 Pro, mana-mana pun boleh pakai. Ini dia punya itulah, penjual punya, seller punya cara-cara memudahkan kita untuk install kamera ni, untuk kita pakai software dia. Itu pun macam ni, kita nak connect daripada handphone kepada kamera ni. Bagi saya sangat mudah untuk connect daripada handphone dengan kamera ni, sangat mudah. Okey, kita tengok brand dia, brand GOQ brand GOQ. Kita tengok dia punya itulah, kita tengok barang yang dia beri. Dia akan bagi kita satu dia punya power supply dia. Power supply ni sebenarnya jenis macam power bank, power kita punya handphone punya charger je. Dia pakai 5V 1.0 A. Okey, dia punya tu macam ni, dia pakai power bank. Jadi bila kalau ni rosak pun kita boleh beli handphone punya power supply je, handphone charger pun boleh, tak ada masalah. Dia akan bagi kita dengan dia punya skru untuk tebuk di dinding. Dan dia ada punya antena, ada bagi antena dia. Dan tu unit kamera sendiri, ini kamera dia. Dan dah lihat dia pakai USB connection. Okey. Lepas tu kalau kita tak nak pakai wifi, kita nak pakai wire line pun boleh. Itulah rupa dia. Kita pergi ke kotak dia. Di kotak dia kita tengok, inilah rupa dia. Dia rakaman dia sampai 1080 HD 1080. Paling dia punya itulah HD lah, dia punya rakaman dia paling besar. Okey, dia connect je. Saya nak pasang je, cuma just connectkan dia punya kamera dia kat sini. Dia punya kamera, dia punya antena ni kita connect kan. Lepas tu just connectkan dia punya ni dengan dia punya power station dia ni, kena power supply ni. Lepas tu kita connectkan. Contohlah, saya bagi contoh ya. Nanti saya tunjuk kat aplikasi dia. Contohnya saya connectkan pada power supply ni. Contoh, kita tengok apa jadi kira-kira power supply dia. Dia ada bunyi sebenarnya bila kita dengar bunyi. Okey, contohnya kita connect pada power supply ya. Ini dia punya kamera. Kalau kita tengok kamera dia, kita dah power connect pada power supply. Kita tengok, makan masa sikit. Okey, System is starting. dia akan bunyi untuk bagi informasi pada kita apa yang sedang dibuat. Okey. Bila kita dah connect tu, lepas tu kita ambil handphone kita. Lepas tu kita install dia punya software, kita punya aplikasi tu, apps itu. Apps itu saya tunjukkan pada handphone ni ya. Saya tunjuk pada handphone ni, saya pakai handphone lama saya ni. Kita tunjukkan pada dia punya apps dia tu. Apps dia tu saya tunjuk pada anda semua. Kita tunjukkan ni dia punya tu ya. Dia punya kamera, kamera. Kita buka dia punya Play Store, macam Google Play Store. Saya tunjukkan anda satu app ni. Yang ni saya pakai
V380. Tengok manage app and device. Dia tunjuk kepada anda dia punya apps saya. Apps dia kita tengok. Ni lah apps yang digunakan, iaitu app dia namanya V380. Ada satu lagi V380 Pro, itu pun boleh pakai, tapi saya pakai yang V380 apps dia. Okey. Kemudian kita buka apps tu, kita tengok apps tu ya. Kita buka apps tu. Kita buka apps tu. Lepas tu kita tunjuk dia punya macam ni, dia punya macam ni je. Dia punya dalam dia tu, apps dia tu anda boleh explore sendiri lah. Saya beri contoh. Contohnya kita ambil satu kamera yang sama yang saya dah install. Maaf lah, saya punya handphone ni agak lama, handphone lama macam tu lah. Dia punya contoh dia macam ni. Kat sini kita boleh tengok more, tekan more ni kita boleh balik semula, kita boleh tekan sini, kita boleh tekan setting, kita boleh tengok general kita boleh tengok recording setting kita boleh tengok berapa banyak kita punya storage dia. Kita boleh macam untuk macam kamera ni, tak silap saya dia sampai 128GB dia punya storage. Setakat ni saya install cuma 64GB lah. Jadi kita boleh tekan kat sini, kita boleh setting, kita boleh continuous recording, kita boleh event recording, record audio, HD ke SD ke. Macam continuous recording ni dia masuk dia dalam loop. Video lama tu dalam kalau 64GB dia boleh rakam dalam seminggu lebih itu. Dia lepas kalau kita setting pada continuous, dia akan video yang lama, yang lama tu dia akan padam, dia akan masuk video baru. Continuous. Masa seminggu tu kita boleh check lah video-video dalam seminggu tu. Macam tu lah, lebih kurang. Kemudian inilah general, kita boleh rename balik kita kamera kita setting tu nak pakai nama apa kan. Jadi itulah general dia macam ni. Kita boleh buat password. Bila kita nak setting tu, kita tengok kertas ni je. Kertas menu yang dia bagi ni, kita ikut satu persatu. Mudah je nak connect dia daripada handphone kepada kamera tu, insyaAllah. Kita ada alarm setting, kita nak bunyikan alarm dia ke, alarm on ke, alarm tak on ke. Lepas tu alarm sound. Alarm on ni maksudnya bila ada pergerakan pada kamera tu, dia akan warning kita. Dia warning kita, dia akan tunjukkan information kat kita lah. Setiap kali ada pergerakan dia akan tu. Kalau kita off kan, dia tak adalah tunjuk warning kita, tak bagi nak warning kat kita. Waktu warning period ni pada berapa, all day ke, daytime ke kan, daytime ke night ke, time setting. Waktu alarm area tu tengok pada gambar kamera kita kan, kita nak penuh ni ke tepi ni je ke, gambar yang kita nak buat kan, alarm kat sini je ke, macam tu kan. Atau macam-macam lah kita boleh setting. Anda boleh explore. Alarm sound ni pun boleh. Kalau kita nak bunyi alarm sound pun, dia akan bunyi alarm tu bila kali kat kamera tu akan bunyi. Maksudnya kalau orang jalan, dia pergerakan tu, dia motion tu dia detect, dia akan alarm pada kamera tu akan bunyi. Maksud dia. Kemudian kita device time, firmware version, semua ni kita kena update sahaja masa lah untuk firmware version ni. Lain daripada tu, itulah secara amnya. Untuk cloud ni, kalau kita kena berbayar lah setahun ke macam tu. Kalau awal tu macam dia bagi sebulan ke seminggu untuk try, macam tu lah cloud recording. Itu device, itulah lebih kurang. Saya kat sini banyak juga device saya ni, tapi itulah lebih kurang lah maksud dia. Kemudian itu sajalah saya rasa untuk software dia. Anda boleh cuba download dan try dan cuba. Anda cuma ikut, anda semua kalau dah beli tu anda boleh check je dia punya menu yang dibagi tu. Kamera ni pakai V380 Pro atau V380 pun boleh. Yang tadi tu saya pakai aplikasi V380, boleh je pakai, sama je. Okey, bagi saya kamera ni antara api kamera yang mudah lah untuk digunakan, mudah, dan software dia pun mudah. Ada masa kita update, kita kena update lah. Lepas tu dari segi ketahanan je, saya pakai alhamdulillah dah. Setakat ni yang model kat luar tu saya dah pakai kat 2 tahun juga, alhamdulillah tak ada masalah.
Lagi waterproofing dia saya tak boleh cakap sebab saya letak kat luar tapi bawah bumbung. Jadi saya rasa setakat untuk saya buat bawah bumbung kat tepi bumbung tempat saya letak tu. Okey lah, tak ada masalah setakat ni. Connection semua, connect dengan internet semua okey. Tak ada masalah, alhamdulillah. Yang lain macam ni saya nak tunjuk apa lagi tutup sekejap. Saya nak tunjuk dia benda ni boleh pusing. Sebab boleh pusing lah, kita kontrol tu kita boleh pusing ke kanan dengan pakai aplikasi tu je lah. Jadi saya nak tunjuk tempat memory card dia boleh pusing ke kanan, kita kontrol dengan handphone kita je. Untuk ini saya nak tunjukkan dia punya tempat memory card dia kat atas ni. Anda kena buka button 2 ni, lepas tu isi memory card dalam tu. Dia kalau boleh sekarang ni kebanyakan memory card yang baru-baru ni semua bagus-bagus, kelas 10 semua. Okay, dia boleh pakai lah. Okay, ni pada yang satu lagi tu saya dah ada pasang kat luar tu, saya pakai 64GB untuk seminggu lebih boleh lah. Alhamdulillah boleh tahan lah. Lepas tu kita akan setting pada loop. Jadi dia akan dalam video lama tu dia akan padam, dia akan simpan video baru macam tu lah sampai habis. Itu je lah. Saya rasa itu sajalah nak review berkenaan dengan kamera ni. Apa saya cakap? Dia ada function juga, night vision pun ada. Masuk dia, lepas tu kita ada P2P, apa nama dia? Bukan P2P. Masuk dia two way talk. Maksudnya kita boleh kalau kita ambil gambar, lepas tu kita rakam kan, kita live view kan. Lepas tu kita boleh bercakap kat handphone kita, dia akan keluar suara kat sini. Maksudnya orang tu cakap kita dengar macam walkie talkie lah lebih kurang. Kita cakap orang tu cakap kalau dekat dengan kamera ni lah, kalau dia kena dekat juga dengan kamera ni, kita boleh dengar dan kita boleh respon kat dia dan dia boleh dengar. Sebab kat sini ada speaker, dia akan orang yang ada dekat kamera tu akan dapat dengar suara kita. Maksudnya contohlah ada pencuri masuk, kita nampak kan kamera bagi warning kan, kita boleh jerit, oi aku nampak kau ambil kamera ni. Mesti orang tu terkejutnya, pencuri terkejut dia kalau cabut lari lah. Itulah cerita dah. Kita beli ni sebagai prevention lah daripada orang-orang yang nak buat kainak kat kita kan. Kita cuba untuk membawa keselamatan yang lebih lah kepada harta benda kita. InsyaAllah lah kamera ni saya beli itu, saya biasanya beli kamera macam ni kan waktu promosi. Time tu saya beli dalam RM95. Tak masuk memory card dah. RM95 dengan perhantaran sekali, RM95 time dia buat promosi. Alhamdulillah murah. Sekarang ni saya tak pasti harga dia. Harga standard sebenarnya dalam 120, 140, 120 gitulah, tengok pada penjual lah. Tapi saya biasanya beli pada time dia promosi lah. Sebelah macam Shopee ke Lazada, 11 ke 12 ke dapat harga yang lebih baik. Okey, jadi itu sajalah saya nak buat review. Alhamdulillah kamera ni berfungsi dengan baik. Brand dia JOQ. Sebenarnya dia macam OEM. Syarikat ni beli, dia boleh brand dia. Banyak je brand lain, kamera dia sama je dan pakai aplikasi yang sama juga. Aplikasi dalam Android Play Store tu yang sama juga. Jadi company JOQ ni kurang-kurangnya bila kita beli brand yang ada nama JOQ ni, JOQ ni brand tempatan. Jadi kita nak minta warranty ke apa senang. Tu kita. Jadi itu sajalah saya nak buat review berkenaan kamera Apican ni. Terima kasihlah kerana telah datang ke channel saya. Terima kasih kerana telah memberi sokongan kepada channel saya, dan saya akan sertakan link untuk jika anda berminatlah dengan kamera ni untuk cuba menggunakan kamera ni. Jadi itu sajalah review saya pada hari ini. Terima kasih semua. Saya ucapkan terima kasih semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih sekali lagi.